Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel dari Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan KWSP, iaitu cara untuk mengeluarkan sebahagian daripada akaun KWSP untuk membina rumah ataupun membina kediaman, okey, melalui pengeluaran daripada akaun WAR. Okey, membina rumah merupakan pelaburan yang terbesar bagi ahli, bagi membantu ahli membina rumah impian mereka. Kami membenarkan ahli membuat pengeluaran daripada akaun WAR bagi membiayai pembinaan perumahan. Okey, jadi ada dua jenis. Kita ada dengan pembelian tanah ataupun atas tanah yang dimiliki. Okey, jadi ada dua lah kalau anda nak buat rumah di atas tanah yang dimiliki, ataupun dengan pembelian tanah ada dua kategori lah. Jadi saya akan tunjukkan dengan pembelian tanah dahulu. Siapa yang boleh memohon? Warga negara Malaysia dan bukan warga negara, umur bawah 55 tahun, mempunyai skor kurangnya RM500 dalam akaun 2, ahli ataupun pasangan ahli membeli tanah dan membina rumah di atas tanah tersebut. Okey, pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan atau pembiayaan sendiri, tidak pernah membuat pengeluaran perumahan, telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya, melupuskan pemilikan. Dan syarat-syarat yang terakhir adalah surat perjanjian membina rumah tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan diterima. Okey, jadi kos membeli tanah boleh diambil kira dengan syarat tarikh perjanjian jual beli tanah adalah dalam tempoh 2 tahun dari tarikh perjanjian bina rumah. Institut kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 ataupun Akta Kewangan Islam 2013, atau mana-mana agensi kewangan kerajaan majikan berlesen diluluskan oleh Suruhan Jata Koperasi Malaysia, syarikat insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara, pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP. Okey, jadi kita ada dua kategori untuk pengeluaran untuk membina rumah. Kita ada pengeluaran individu dan pengeluaran bersama pasangan ataupun ahli keluarga. Okey, jadi boleh buat individu dengan pasangan ataupun ahli keluarga lah. Okey, apa yang anda boleh keluarkan? Okey, anda boleh keluarkan adalah pinjaman perumahan. Okey, pengeluaran individu, perbezaan di antara kos pembinaan rumah dengan pinjaman campur dengan 10% daripada kos pembinaan, atau semua simpanan dalam akaun 2, mana yang lebih rendah lah boleh dikeluarkan. Okey, kalau bersama pasangan ataupun ahli keluarga, perbezaan di antara kos pembinaan rumah dengan pinjaman dan plus 10% daripada kos pembinaan dan semua simpanan dalam akaun 2 pemohon, mana yang lebih rendah. Okey, sama saja. Okey, dia ada selepas itu dia pembiayaan sendiri ataupun secara tunai lah. Okey, pengeluaran individu, kos pembinaan campur tambahan 10%, atau semua simpanan dalam akaun 2, mana yang lebih rendah. Untuk pengeluaran bersama pasangan atau ahli keluarga, kos pembinaan campur tambahan 10%, atau semua simpanan dalam akaun 2 pemohon, yang mana lebih rendah. Okey, jadi itu yang apa yang boleh kita keluarkan lah. Okey, apa yang kita perlukan? Dokumen-dokumen yang perlukan, anda perlu melengkapkan borang KWSP 9C ahli dan senarai semak. Okey, jadi borang saya akan berikan link di bawah, anda boleh semak. Dalam tu banyak semua lengkap lah dokumen-dokumen yang anda boleh sediakan. Anda boleh tengok ada isi borang dalam tu. Okey, dan kedua adalah borang KWSP 3 pindaan untuk penghantaran melalui pos ataupun pengesahan cok ibu jari gagal. Okey, kalau anda pengesahan cok ibu jari gagal, jadi anda perlu isi borang KWSP 3. Jadi anda boleh lihat dan isilah. Dan yang ketiga, salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan, untuk bukan pemegang MyCard sahaja. Okey, jadi ini dokumen pengenalan bersama yang asal, okey, untuk pemegang bukan MyCard. Okey, buku bank ataupun salinan penyerta akaun bank bagi tujuan pengesahan, perjanjian bina rumah dengan ahli, pasangan atau nama bersama. Okey, dokumen tambahan untuk rumah pertama atau kedua. Pembiayaan pembinaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang berbeza bagi pembinaan rumah pertama dan kedua, jadi ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan. Jadi dia ada dua, rumah pertama dan kedua, jadi masing-masing dokumennya berbeza lah. Jadi anda perlu menyusun dokumen-dokumen ikut susunan yang betul lah untuk memudahkan proses permohonan. Okey, untuk rumah pertama, kalau buat pembinaan rumah pertama untuk pinjaman, dan ada dua pembiayaan sendiri. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang anda perlukan lah. Jadi nanti saya akan bagikan anda borang KWSP 9C ahli. Anda boleh semak lah senarai dokumen-dokumen yang anda perlu berikan. Okey, jadi saya akan beri laman web ini, nanti anda boleh semak di sini. Okey, jadi banyak jugalah untuk anda ni. Ni untuk pinjaman. Okey, dan untuk pembiayaan sendiri pula pun ada dokumen-dokumen yang perlu diberikan. Okey.
rumah kedua pun ada dokumen-dokumen yang berlainan. Okey. Pembinaan sendiri pun ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, dan untuk pengeluaran pembinaan rumah juga, dia ada pakej pembelian tanah campur pembinaan rumah secara pakej. Jadi anda boleh beli tanah dan pembinaan rumah. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan anda boleh lihatlah untuk pinjaman ataupun pembiayaan sendirilah. Okey, untuk cash. Okey, jadi anda boleh tengok dokumen-dokumen di sini. Nanti saya akan berikan korang lah. Okey, jadi untuk tadi kita lihat dengan pembelian tanah. Jadi kita buat pula atas tanah yang dimiliki, syarat-syaratnya sama. Okey, sama syaratnya. Kategori pun sama. Okey, yang boleh dikeluar pun sama juga. Okey, jadi dokumen pun samalah, apa yang dokumen yang diperlukan sama juga. Perlu isi juga borang KWSP 3 pindaan. Okey, jadi yang ni ada tambahan pelan lokasi tapak pembinaan rumah jika berkenaan. Dan anda perlu lihatlah untuk pembinaan rumah di atas tanah sendiri, rumah pertama ataupun rumah kedua mempunyai dokumen-dokumen yang berbeza lah. Anda boleh semak sendiri. Okey. Dan ada juga untuk membina rumah panjang, rumah atas dan tanah adat. Okey. Okey, untuk permohonan anda boleh melakukan melalui manual dengan saya memberi borang KWSP 9C, isi borang dah hantar ke email ke alamat yang diberikan, ataupun anda boleh hantar ke kaunter KWSP yang berdekatan lah, ataupun anda boleh membuat permohonan melalui pengeluaran melalui e-pengeluaran melalui i-account KWSP. Anda login, anda masuk di bahagian pengeluaran, kemudian anda masuk di bahagian e-pengeluaran, kemudian anda buat permohonan baru, anda ambil bina rumah. Okey, kemudian anda mohonlah ikut step yang diberikan. Kemudian anda perlu pergi ke kaunter KWSP untuk buat pengesahan cop ibu jari. Okey, cop ibu jari kena buat juga pengesahan, perlu pergi ke kaunter KWSP. Okey, jadi cara pembayaran kepada kita, bayaran penuh untuk bayaran dalam negara, bayaran penuh dalam ringgit Malaysia akan dikredit ke dalam akaun bank anda lah. Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel, okey, dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank. Okey, anda akan jika bayaran ke akaun gagal, okey, anda akan beri cek lah. Untuk bayaran luar negara, bayaran penuh akan dibuat melalui draft bank asing di dalam mata wang pilihan anda. Okey, bayaran penuh akan dibuat melalui draft bank asing. Ini cara bayaran KWSP kepada kita. Okey, untuk peringanan penting, okey, di sini kita ada mengesahkan dokumen anda. Pastikan semua salinan dokumen yang disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa, lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi, melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP. Jadi saya akan buka di sini. Anda boleh lihatlah, saya akan beri di bawah nanti. Okey, pastikan dokumen yang disahkan oleh orang yang diberi kuasa. Okey, pemohon di Malaysia ini adalah orang-orang yang beri kuasa untuk cop lah. Okey, ini pemohon di Malaysia. Pemohon di luar negara, ini orang-orang yang diberi kuasa untuk cop dokumen. Dan pemohon pengeluaran kematian, okey, ini adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk cop. Okey, jadi saya akan berikan link, anda boleh lihat lah siapa yang diberi kuasa untuk cop dokumen anda. Okey, seterusnya pastikan bank panel anda. Okey, rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan semasa ahli. Okey, jadi saya buka di sini, saya akan berikan juga link di bawah. Okey, sekejap. Okey, jadi ini adalah institusi bank yang terlibat dengan pengeluaran pembinaan rumah. Okey, iaitu Afin Bank, Bank Islam, CIMB Bank dan RHB Bank. Okey, anda juga boleh membuat permohonan dengan menghantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat
atau secara email. Okey, ada 3 cara anda boleh membuat permohonan melalui iAccount macam saya beritahu tadi, dan anda boleh hantar borang permohonan ke kaunter KDBSP yang terdekat atau boleh cari lokasi anda, saya akan berikan link di bawah. Anda juga boleh hantar ke mail KDBSP di Karun Berkunci nombor 220 Jalan Sultan 46720 Putrajaya, Selangor, Malaysia. Okey, itu cara untuk anda memohonlah. Okey, dan seterusnya saya akan pergi pada soalan lazim. Okey, mengapakah ahli masih perlu hadir ke kaunter pengecaman cap jari sedangkan permohonan online dibuat? Okey, ini yang saya beritahu tadi lah. Anda perlu hadir ke kaunter untuk pengecaman cap ibu jari bagi menentukan kesahihan identiti ahli sebagai pemohon dan menurunkan cap ibu jari pada notis pengesahan sebagai bukti pengemukakan permohonan. Okey, apa yang berlaku sekiranya ahli tidak hadir melakukan pengecaman cap jari? Ahli diberi tempoh selama 14 hari untuk melakukan pengecaman cap ibu jari di kaunter KDBSP. Jika ahli tidak hadir dalam tempoh tersebut, permohonan akan ditolak secara automatik. Okey, apakah dokumen yang perlu dibawa semasa pengecaman cap jari? Anda perlu membawa kad pengenalan diri lah, MyCard, MyPR, kad pengenalan polis, kad pengenalan tentera asal bagi tujuan pengecaman dan pengesahan identiti. Kemudian bawa dokumen sokongan lain. Jika dokumen sokongan lain diperlukan, ahli akan dimaklumkan melalui mesej security di iAccount. Okey, bagaimana cara ahli boleh menyemak status permohonan dan bayaran mereka? Anda boleh semak di iAccount, semakkan di status pengeluaran di sini. Anda boleh hubungi pusat pengurusan KDBSP 0389226000 ataupun kunjungi kaunter KDBSP yang terdekat lah. Okey, yang last kali, di manakah pengecaman CIG dan pengesahan dokumen sokongan boleh dilakukan? Pengesahan cap ibu jari dan penyerahan dokumen sokongan boleh dilakukan di mana-mana pejabat KDBSP yang berhampiran. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan cara untuk mengeluarkan sebahagian wang KDBSP daripada akaun 2 untuk membina rumah. Jadi kalau anda tak faham, anda boleh hubungilah pihak KDBSP sendiri dan anda boleh isi borang yang diperlukan dan dokumen-dokumen yang diperlukan mengikut kategori yang anda pilih. Okey, jadi saya rasa itu saja berkenaan kali ini. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.